Baik, kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Kali ini kami nak bawakan pada anda berkenaan dengan monsun barat daya yang dijangkakan ataupun berlaku bermula 18 Mei ini ataupun 18 Mei lepas hinggalah ke bulan yang akan datang nanti. Jadi lebih lanjut, mengapa monsun barat daya ini berlaku dan apa yang memberikan kesan kepada perubahan cuaca di negara kita. Bersama dengan saya pada waktu ini itu Encik Jailan Simon, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Apa khabar? Selamat pagi Encik Jailan. Baik, Alhamdulillah. Baik, kalau kita sebut saja monsun barat daya ni, kalau di Malaysia saja ada dua, monsun timur laut dan juga monsun barat daya. Betul. Kalau monsun timur laut itu lebih kepada cuaca lembap. Hujan. Kalau monsun barat daya ni pula lebih cuaca kering dan panas, kemarau dan sebagainya. Mungkin sedikit perkenalanlah monsun barat daya itu bagaimana Encik Jailan? Okey, monsun barat daya ni berlaku biasanya dalam pertengahan bulan Mei sampai pertengahan bulan 9. Okey. Dan biasanya angin akan bertiup daripada arah barat daya lah. Jadi sebab dari barat daya tu, sebab ada Sumatera di sebelah barat kita, jadi keadaan tu lebih kering. Sebab angin yang sampai kat kita tu agak kering lah. Jadi bila masuk pertengahan bulan 5, macam tahun ni dia 18 hari bulan, dia dah mulalah angin tu bertiup dari arah barat daya. Tapi masa ni belum stabil lagi. Tapi bila dah masuk bulan 6, bulan 7, bulan 8 tu dia akan stabil, steady dari barat daya. Dan masa tu dia agak kering lah. Dan kita kurang hujan. Okay. Walaupun keadaan panas tu tak adalah panas macam bulan 4, bulan 5. Tetapi keadaan tu kering. Jadi bilangan jumlah hari tanpa hujan tu lebih banyak pada hari yang ada hujan. Jadi kita kena hati-hatilah. Air kena jimat. Lepas tu kalau hujung-hujung nanti biasanya kalau bulan 8, bulan 9 tu kalau ada pembakaran terbuka biasanya kita akan mengalami masalah jerebu. Betul. Maksudnya tadi Encik Jailan kata sekarang ini mungkin sebab baru di peringkat awal monsun barat daya tidak berapa stabil lagi cuacanya. Maksudnya kalau kita lihat di sekitar Lembah Kelang ni pun sebelah siang hujan, panas, petang hujan lebat, ribut petir. Itu adakah bermaksud belum stabil lagi ke atau bagaimana? Ya. Itu adalah ciri-ciri peralihan monsun. Maknanya angin tu tak stabil dari pelbagai arah dan menyebabkan berlakunya kita panggil konvektif lah dalam bahasa Inggerisnya. Maknanya sebelah pagi tu panas, jadi dia menyebabkan pembentukan awan tu besar pada sebelah petang. Dan petang tu akan berlaku ribut petir lah atau hujan. Dan ini yang menyebabkan biasanya banjir kilat dan sebagainya lah. Kalau kita perhatikan beberapa minggu kebelakang ni banyak kawasan yang banjir kilat. Jadi insyaAllah bila masuk monsun barat daya ni ribut petir tu berkurangan dan banjir kilat pun insyaAllah akan berkurangan lah. Tetapi air pula kita kena hati-hatilah sebab hujan kurang. Ya. Kalau kita sebut monsun timur laut, waktu yang lembap, hujan dan sebagainya, itu seringkali berlaku di kawasan pantai timur. Ya. Tapi kalau untuk monsun barat daya ini pula, adakah di seluruh negara ataupun setengah kawasan saja yang menjadi tumpuan? Sebenarnya monsun ni merangkumi seluruh negara. Biasanya dia akan walaupun monsun timur laut juga seluruh negara, tapi pattern cuaca tak sama. Kalau di pantai timur hujan sebelah pagi ataupun kadang-kadang sampai 2-3 hari hujan. Tapi pantai barat sebelah petang ribut petir. Tapi monsun barat daya ni biasanya dia lebih kering untuk seluruh negara. Tapi di negeri-negeri pantai timur biasanya sebelah petang ataupun lewat malam tu ada hujan di kawasan terutama kawasan pendalaman. Jadi pantai barat ni lebih kering lah biasanya. Tapi untuk Sabah Sarawak sama je dengan Semenanjung. Biasanya monsun barat daya ni keadaan cuacanya dia kurang hujan. Di hujan ada cuma bilangan jumlah hari hujan tu berkurangan. Berkurangan. Bukannya panas sentiasa kemarau dan sebagainya. In fact kalau masuk hujung bulan 5 tu keadaan cuaca panas tu dah berkurangan dah, tak macam bulan 4 atau bulan 3 hari tu. Tetapi sebab dia lama tak hujan tu jadi keadaan kita pun rasa panas jugalah. So keadaan macam itulah biasa. Tadi Encik Jailan pun ada mengatakan kalau kita sebut saja monsun barat daya ini sudah pasti mungkin ada potensi berlaku jerebu kerana cuaca kering dan panas dan ada pembakaran terbuka dan ada kawasan-kawasan yang mudah terbakar. Terutama kawasan gambut. Tanah gambut dan sebagainya. Itu pula bagaimana kalau perhatian? Itu biasanya kita macam di Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi juga kita memang dah aktifkanlah pemantauan musim panas dan kering ni. Jadi kita akan pantau dan kita akan keluarkan nasihat-nasihat. Macam Jabatan Meteorologi kita sentiasa pantau. Kalau ada kawasan yang dah 7 hari contoh dia tak ada hujan, kita akan maklumkan kepada Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Alam Sekitar dia akan memobilis orang ni untuk pantau kawasan tu supaya tak melakukan pembakaran terbuka. Sebab once berlaku pembakaran terbuka ni jerebulah. Itu satu.
Tapi yang lebih teruknya kalau ada pembakaran yang tidak terkawal di sebelah negara jiran dan sebagainya. Wah, itu kalau angin barat daya tu memang kita akan mengalami jerebu lah. Tapi kita harap tahun ni mereka lebih bersedia lah. Kerana kalau kita sebut saja cuaca kering dan panas sentiasa ni, ia juga melibatkan dengan mungkin ada pengesanan titik panas di beberapa kawasan negeri di negara kita. Itu pula bagaimana? Ya, kita memang sentiasa memantau titik panas itu sebab itu adalah satu kaedah di mana kita akan memantau sama ada jerebu merentas sepadan atau jerebu dalam negara akan berlaku. Sebagai contohnya, kalau kita perhatikan di Sumatera ataupun di selatan Kalimantan, kita perhatikan kalau ada lebih kurang 50 lebih titik panas tu, kita kena tengoklah angin tu. Kalau angin tu dari barat daya, kita bersedialah. Dia akan sampai kat tempat kita. Begitu juga dalam negara. Selalu kawasan-kawasan yang mudah terbakar ni biasanya di kawasan Juan Setia, di Selangor, ya. Kawasan gambut lah, dan Rompin di Pahang, dan di Sarawak seperti di Seri Aman dan di Miri. Jadi kawasan-kawasan ini memang kita sentiasa pantau, Jabatan Alam Sekitar pun sentiasa pantau, dan kita juga memantau melalui titik panas tu lah. So kalau ada itu kita akan laporkan dan tindakan akan diambil lah untuk memadamkan kawasan itu di dalam negara. Kalau kita sebut cuaca kering dan juga yalah panas dan sebagainya, maksimum suhu yang mungkin dijangkakan boleh dicatat atau dibaca? Kalau bulan 3, bulan 4 tu kita boleh macam tahun ni kita capai sehingga 38.6 tak silap saya. Tapi kalau masa El Nino yang kuat macam tahun 2016 dan 2015 tu kita boleh dapat 39 dekat 40. Yang tertinggi pernah kita catatkan adalah 40.1 degree Celsius. Iaitu pada tahun 1998. Masa tu El Nino kuat lah. Dan dalam keadaan biasa macam monsun barat daya ni biasanya suhu taklah tinggi sangat. Dia kalau di negeri utara tu sekitar boleh sampai 36 lah. 36 dan sebagainya. Tapi di sebelah KL ni biasanya dalam 35 point something lah. Lebih kurang macam tu. Kalau kita lihat sekarang ini juga dengan keadaan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 di negara kita, Encik Jailan, mungkin kalau aktiviti pertanian itu sedikit kurang, dan ini juga membolehkan pada masa sama aktiviti pembakaran di kawasan pertanian itu juga berkurangan. Kita harapkan sebegitu sebenarnya. Ini mungkin itu juga perkara yang patut dilihat semula oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia dalam keadaan cuaca kita ini pada waktu ini. Okey, kita tak bimbang sangat keadaan di negara kita. Biasanya di kawasan negara kita ni kita cukup terkawal biasanya dengan Jabatan Alam Sekitar, dia ada SOP dia, dan agensi-agensi lain di bawah pengurusan bencana ni kita ada SOP tertentu untuk memantau dan mengambil tindakan di negara kita. Yang kita bimbang apa yang berlaku di seberang sana lah. Kita bimbang kalau ada kebakaran yang tidak terkawal macam tahun lepas kan. Kita agak panjang tempoh jerebu dan agak teruk juga. Sempadan tu. Itu yang kita sentiasa pantau. Bagaimanapun dia ada kerjasama antara negara-negara ASEAN untuk menangani perkara ini. So kita tak perlu bimbang sangatlah tahun ni. Dan kita tahun ni sebenarnya kita tidak menjangkakan keadaan cuaca yang terlalu ekstrim lah untuk tempoh monsun barat daya ni. Jadi insya-Allah dia tak adalah seteruk tahun-tahun lepas ataupun semasa El Nino yang kuat. Kalau kita lihat Jabatan Meteorologi Malaysia pun sentiasa mengemaskini maklumat di laman sesawang, mengantarkan kenyataan media juga kepada media dan sebagainya untuk memberikan amaran sekiranya ada hujan lebat, ribu petir yang melibatkan beberapa kawasan. Dan juga kalau untuk musim monsun barat daya ni, kalau ada amaran pun dikeluarkan, amarannya bagaimana? Okey, contoh dia kalau kita jangka akan berlaku jerebu, first kali kita akan inform agensi pengurusan bencana, NADMA, Jabatan Alam Sekitar untuk bersedialah. Biasanya jerebu ni kita boleh tengok dalam tempoh 3 atau 4 hari macam tu. Kita boleh pantau kemungkinan akan datang ke negara kita. Jadi itu kita ni. Kita tengok hotspot dan sebagainya lah. Dan daripada situ kita akan keluarkan amaran-amaran begitu. Dan kepada publik juga kita akan keluarkan amaran kepada industri penerbangan. Biasanya kalau kita jangka asap jerebu akan melanda negara kita, memang kita keluarkan amaran kepada industri penerbangan. Begitu juga shipping, perkapalan di Selat Melaka dan sebagainya. Memang kita ada keluarkan amaran-amaran tu. So untuk publik juga kita akan keluarkan melalui TV dan sebagainya, media sosial.
Macam penerbangan ni memang kita akan bagi tahu DCA dan juga in fact seluruh dunia kita inform kalau penerbangan. Kalau sepanjang monsun barat daya ini, adakah juga boleh berlaku ribut petir yang agak perubahannya agak drastik juga? Boleh berlaku ke? Ya. Sebab semasa monsun barat daya ini kadang-kadang akan berlaku penumpuan angin di Selat Melaka tu. Okey. Angin daripada kadang-kadang sebab angin ni sentiasa berubah. Kadang-kadang kita dapat angin barat laut dengan angin tenggara bertumpu di Selat Melaka tu, dan ini akan menghasilkan apa yang kita panggil garis badai ataupun garisan ribut petir yang besar. Dan ini biasanya berlaku waktu subuh atau awal pagi dan kadang-kadang boleh masuk ke dalam tanah Semenanjung lah, maknanya negeri-negeri pantai barat ni. Sebelah pagi kadang-kadang boleh mengalami hujan lebat yang agak kuat jugalah. Tapi ini sekali-sekala saja, bukan hari-hari. Dan itu boleh menyebabkan banjir kilat kadang-kadang. Jadi kita sentiasa pantau lah dan kita akan keluarkan amaran bila berlaku. Cuma masalah ribut petir ni, amaran tu kita tak boleh jangka lebih awal. Biasanya dalam 3 jam ataupun 4 jam macam tu. Memandangkan negara kita ini, Encik Jailan, dikelilingi dengan lautan, ya, lautan Selat Melaka, Laut Cina Selatan, kalau di Samar Sarawak, Laut Sulu dan juga sebelah di kawasan tersekitarnya. Ini juga memberikan kesan secara langsung pada perubahan cuaca di negara kita, ya. Betul. Encik Jailan. Betul. Mungkin juga pada masakan monsun barat daya ini ada juga potensi untuk berlaku taufan di kawasan luar perairan negara, khususnya di Filipina. Musim ni memang musim taufan. Okey. Dia biasanya musim taufan ni, dia kalau di negara kita dia start bulan Julai ataupun Jun. Okey. Dan tapi tak banyaklah, yang banyaknya lalu di Filipina tu. Tapi kadang-kadang ada yang terlepas masuk ke Laut Cina Selatan. Mungkin tempiasnya pun boleh. Tempiasnya ya, especially negeri Sabah, dia akan dapat dia punya kesan eko tu. Jadi eko dia tu biasanya angin agak kencang, dan pantai barat Sabah tu dan pantai timur dan sebelah utara Sabah lah, biasanya kita boleh dapat apa yang kita panggil tail effect ataupun kesan eko, dan ini biasanya boleh menyebabkan ribut lah, angin yang kuat dan juga ombak besar di kawasan pantai. Jadi ini biasanya kita akan, tapi macam ribut taufan ni kita boleh jangka lebih awal sebab kita boleh tengok pergerakan dia, dan biasanya seminggu macam tu kita boleh keluar amaran. So kita tak itu sangat. Cuma yalah, building di tempat kita ni bukan tahan ribut kan. Kalau kena betul memang itu, tapi alhamdulillah negara kita setakat ni tak ada yang, kecuali pada tahun 96 ada taufan Greg dulu, dan 2001 kita ada taufan Wami. Dua tu yang betul-betul direct hit lah. Baik, mungkin akhir sekali Encik Jailan, kita juga memberikan nasihat kepada rakyat Malaysia khususnya sepanjang kita berhadapan dengan monsun barat daya ini, ialah cuaca agak kering dan sebagainya. Kita juga tidak ingin berlaku ada surut haba dan sebagainya. Mungkin nasihat kepada penonton kita pada waktu ini untuk berhadapan monsun barat daya ini. Okey, yang penting sekali kita ikuti nasihat yang diberikan oleh Jabatan Alam Sekitar, oleh Kementerian Alam Sekitar dan sebagainya, supaya kita tidak melakukan pembakaran terbuka. Itu yang penting. Sebab bila kita lakukan pembakaran terbuka ni, musim kering, dia akan kalau merebak, especially di kawasan tanah gambut, kita susah nak kawal. Dan yang keduanya, air kena jimat lah. Sebab biasanya monsun barat daya ni air kurang. Dan kalau kurang. Macam baru-baru ni beberapa negeri, especially di utara Semenanjung, masa ujung monsun timur laut tu memang kering sungguh. Jadi empangan tu parasainya tak berapa banyak. Jadi monsun barat ini kalau air kurang, jadi kita kena hati-hatilah dengan jumlah air di empangan dan semua. Jadi rakyat kena berjimat cermat dengan air dan sebagainya. Dan satu lagi, dalam keadaan COVID ni, eloklah duduk rumah. Jangan kita keluar kalau masa terlalu kering kan. Jadi takut nanti dehydration. Bila kita dehydration, antibody lemah dan sebagainya. Jadi lebih elok kita duduk di rumah. Baik, terima kasih Encik Jailan Simon, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk bersama dengan kita mengungsikan bagaimana kita berhadapan dan juga bersedia untuk sepanjang monsun barat daya ini, dan kita harap itu juga sedikit sebanyak memberikan pengetahuan pada anda apa itu sebenarnya definisi monsun barat daya. Terima kasih Encik Jailan, selamat Hari Raya. Selamat Raya. Juga untuk pada waktu ini juga dan bersama kami di Semak Pagi Malaysia.